Okay, saya akan bentangkan peranan Diponegoro. Okay, latar belakang beliau. Nama sebenarnya ialah Bendoro Radin Mas Ontowiryo, merupakan putera sulung Hamengkubuwono III iaitu Raja Mataram, Yogyakarta. Beliau lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Pada tahun 1814, Hamengkubuwono yang ketiga mangkat Dariful Lantik Jarot sebagai pemerintah Yogyakarta dengan gelaran Hamengkubuwono IV. Raffles berjanji akan melantik Diponegoro sebagai pemerintah Jogja selepas kemakatan Jarot. Apabila Jarot mangkat, Raffles tidak berada di Pulau Jawa lagi kerana Belanda telah kembali semula selepas tamatnya Perang Napoleon. Diponegoro dilantik sebagai penasihat sahaja dan beliau banyak menghabiskan masa dengan beribadat di Tegar Raja. Beliau dapat ilham untuk menyelamatkan tanah Jawa. Seterusnya pada tahun 1825, beliau memimpin Perang Jawa untuk menentang kekejaman dan penindasan Belanda di Pulau Jawa. Okey, ini antara sumbangan beliau. Yang pertama ialah membela nasib masyarakat pribumi, yang kedua mempertahankan kesucian agama Islam, dan yang ketiga perjuangan Diponegoro dalam Perang Jawa dari tahun 1825 sehingga tahun 1830. Okey. Membela nasib masyarakat pribumi iaitu pembatalan kontrak penyewaan tanah oleh vendor Capellan. Wujudnya tidak puas hati masyarakat Jawa disebabkan pembatalan ini yang diperkenalkan oleh Raffles. Peraturan pembatalan diluluskan menyebabkan semua penyewaan tanah melibatkan orang Eropah dengan pemimpin tempatan di Yogyakarta dan Surakarta dibatalkan. Malah ditetapkan wang sewaan dan pendahuluan mesti dipulangkan. Apabila kontrak penyewaan tanah diperkenankan Raffles, kaum tani paling ditindas disebabkan tuan tanah telah mendapat wang pendahuluan daripada penyewa Eropah. Melalui wang pendahuluan, penguasa berkuasa ke atas tanah dan petani. Seringkali juga petani ditindas demi mengaut keuntungan. Dengan pembatalan kontrak, golongan tani terus ditindas oleh tuan tanah melalui kerahan tenaga untuk mengaut keuntungan bagi membayar balik wang pendahuluan balik kepada pengusaha. Golongan bangsawan juga tidak berpuas hati dengan hal ini. Di pelbagai jenis cukai, Belanda juga mengenakan cukai dan dikutip oleh orang Cina. Tetapi kadar yang dikutip lebih tinggi daripada hak kerajaan dan perkara ini menindas lagi hak orang Jawa. Tol dikenakan ke atas orang tempatan yang melalui jalan kerajaan yang berulang-alik ke ladang mereka di pedalaman. Tindakan pemungut cukai yang mengenakan kadar tol sesuka hati menambahkan lagi kesengsaraan mereka. Berbagai jenis cukai yang wujud antaranya cukai tanah, cukai rumah dan cukai binatang. Cukai binatang ternakan yang semuanya membebankan rakyat. Penindasan orang Cina. Orang Cina beri pinjaman kepada orang Jawa dengan kadar faedah yang tinggi. Seterusnya, orang Cina juga menjadi orang tengah dalam perdagangan garam dan membelinya dengan harga murah serta menjualnya semula dengan harga yang tinggi. Kemudiannya mempertahankan kesucian agama Islam. Pembinaan jalan raya. Keputusan Belanda yang ingin membina jalan raya melalui tanah perkuburan nenek moyang Diponegoro telah menyebabkan beliau isytihar perang jihad ke atas Belanda. Belanda enggan iktiraf beliau sebagai ketua agama Jawa. Jadi sebagai wali Allah, beliau bertindak menghalau orang kafir dari bumi Jawa. Diponegoro dan masyarakat Jawa anggap usaha Belanda mencabuli adat resan tempatan, tata susila, nilai-nilai sosial dan agama Islam. B iaitu peranan Diponegoro sebagai Ratu Adil. Beliau seorang yang kuat agama dan berusaha mempertahankan kesucian agama Islam. Beliau juga melancarkan perang jihad untuk memulihkan pemerintahan Islam di Jawa. Masyarakat Jawa juga sokong beliau kerana mempercayainya sebagai seorang Ratu Adil yang akan membela nasib dan membebaskan penindasan ke atas mereka. Dan juga Belanda tidak mengiktiraf beliau sebagai pemimpin Islam dan perkara ini menunjukkan bahawa Belanda tidak hormat akan kepercayaan agama Islam.
Perjuangan Diponegoro dalam Perang Jawa pada tahun 1825 sehingga tahun 1830. Pertama sekali beliau berjaya mendapat sokongan dan mereka melancarkan perang gerila terhadap orang Belanda. Pada mulanya, beliau berjaya dalam pertempuran berhampiran Lengkong dan Delanggu. Beliau dilantik menjadi Sultan iaitu dengan gelaran Sultan Abdul Hamid Cokro Amirul Mukminin Sayyidin Panutogomo Khalifatullah Tanah Jawa. Gelaran ini jelas menunjukkan pengaruh Islam. Perang Jawa berlaku selama 5 tahun. Tentera Diponegoro mengalami kemerosotan apabila ramai yang meninggal disebabkan kebuluran dan juga sakit. Orang kanan beliau berpaling tadah dan melemahkan perjuangannya serta akhirnya bersetuju untuk berdamai dengan Belanda. Namun Belanda enggan mengiktiraf beliau sebagai Sultan Surakarta ataupun Ratu Adil. Kesimpulannya, pada 3 Mei 1830, Diponegoro dan rombongannya berangkat dengan kapal Polax ke Manado dan ditawan di Benteng Amsterdam. Kemudian dipindahkan ke Makassar, Sulawesi Selatan. Pada Januari 8, 1855, beliau meninggal dunia dan dimakamkan di Kampung Jawa Makassar. Diponegoro berjuang untuk agama dan bangsa, membela nasib kaum tani dan bangsawan serta pertahankan agama Islam. Beliau seorang tokoh nasionalis yang memimpin orang Jawa ke arah satu perjuangan menyelamatkan tanah air, iaitu tanah Jawa, daripada penjajahan orang kafir. Peranan Tibau. Raja Tibau merupakan raja terakhir dalam dinasti Kobang. Baginda seorang raja yang alim dalam agama Buddha dan baginda seorang yang lemah dan kurang agresif. Dan semasa baginda mengawini Supalayat telah mempengaruhi Tibau dan mentuanya. Supalayat menyebabkan penindasan seterusnya membawa kepada kejatuhan Myanmar kepada British. Tindakan Supalayat menyebabkan zaman pemerintahan Tibau terancam dan memerintah dengan tegas dan menekan serta menjasi rakyat serta mendatangkan kemarahan kuasa-kuasa asing. Tindakan Tibau yang dipengaruhi Supalayat telah bawa jatuhnya Myanmar ke tangan British. Peranan pertama Tibau. Peranan pertama Tibau ialah penyebab kemarahan pemerintahan pusat dan saudagar British. Baginda telah bertindak segala tindakan Tibau adalah idea daripada Supalayat. Pemerintahan pusat di ibu kota sangat marah akan Raja Tibau kerana mengubah pemerintahan Myanmar. Baginda telah bertindak menambah jumlah jabatan. Maisuri Supalayat siasat boros dan menyebabkan pemedaraan negara mengalami kerugian dan kekurangan pendapatan. Sebagai jalan penyelesaian, Raja Tibau telah meningkatkan cukai kepada rakyat. Disebabkan itu, para saudagar British mula tidak puas hati atas Tibau yang tidak bertolak ansur. Peranan Tibau yang kedua ialah penentang kepada British. Sikap Tibau yang baik kepada Perancis menyebabkan baginda benci kepada British. Tibau memberi banyak keistimewaan kepada Perancis. Dalam memenuhi janji, baginda telah menghantar beberapa utusan ke Perancis. Demi mengusir British dari Myanmar, Tibau sanggup berbaik dengan Perancis. Tibau membuka band-band Perancis, membolot hak pembalakan dan memonopoli semua ekonomi dan menjalankan ekonomi diraja, mengendalikan pembinaan landasan kereta api, membina perkhidmatan pos dan membina kapal wap. Semua hal tersebut merenggangkan hubungan British dengan Myanmar. Peranan terakhir Tibau ialah pencetus Perang Inggeris pertama dan ketiga. Perang Inggeris ketiga merupakan puncak persengketaan Perang Inggeris pertama dan ketiga merupakan puncak persengketaan Tibau dengan British. Tibau telah menuduh syarikat British mencuri kayu jati melebihi peruntukan yang telah dibenarkan. Syarikat itu juga dituduh membalak di luar kawasan
tidak bayar gaji pekerja dan rasuah. Syarikat tersebut didenda 23 juta rupiah dan hak membalak mereka dirampas. British telah tindakan tiba telah mendatangkan kemarahan British. British telah memberi ugutan kepada tiba, iaitu dalam tempoh sebulan tiba mesti membasuhkan denda dan meminta maaf kepada syarikat perdagangan tersebut. Ugutan British tidak dilayan. Akhirnya British menghantar 10,000 anggota tentera untuk mengancam Tibau. Tibau setuju untuk membatalkan denda dan menerima wakil British. Baginda memberi semua hak yang sama kepada kuasa barat. Pada tahun 1885, pada November, British telah menyerang Myanmar. Okey, kesimpulannya, Raja Tibau memainkan peranan yang menyebabkan kemarahan pemerintahan pusat, penentangan British dan pencetus perang. Peranan tersebut menyebabkan Myanmar menjadi tanah jajahan British sepenuhnya. Raja Tibau dan Supalayat dibuang negeri ke India dan mangkat di sana. Akhirnya berakhirlah dinasti Kobang yang memerintah selama 130 tahun. Myanmar hanya merdeka pada tahun mencapai kemerdekaan pada tahun 1948. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Sikit ni, aku belum nak sikit je. Ya, pendek